Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Di dalam dunia yang nyata ini, terdapat manusia yang mempunyai kelebihan dan kuasa luar biasa, melangkau kebiasaan manusia biasa. Bukan, ini bukan fantasi. Contohnya, mukjizat yang digunakan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul yang tidak boleh difikirkan secara logik akal dan kebanyakannya boleh dikatakan melanggar hukum alam. Mengikut terjemahan bahasa Arab, mukjizat berasal dari perkataan mukjizah yang bermaksud kuasa luar biasa. Ini tidak mustahil kerana sesuatu perkara itu boleh berlaku dengan izin Allah SWT, pencipta sekalian alam. Oleh itu, sementara menunggu waktu berbuka, sikit lagi nak berbuka. Sikit lagi. Jom kita mengetahui mukjizat atau kuasa luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh mukjizat Nabi Muhammad yang melanggar hukum alam. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fak Tau tau dan jangan lupa tekan loceng. 10. Membelah bulan. Ini merupakan antara mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kerasulan baginda kepada kaum Quraisy yang ada diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Kejadian ini berlaku apabila kaum Quraisy di Mekah dengan sengaja mencabar Nabi dengan sesuatu yang bagi mereka mustahil dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk membuktikan kebesaran Allah dan kenabian baginda, iaitu dengan membelah bulan. Selepas baginda berdoa, Allah memerintahkan baginda untuk menghalakan jari telunjuknya ke bulan dan dengan izin Allah, maka terbelahlah bulan. Namun kaum Quraisy tetap mengingkari mukjizat tersebut dan menganggap bahawa hal ini terjadi kerana mereka telah disihir. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka, yakni kaum musyrik Mekah, melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini ialah sihir yang terus-menerus berlaku. Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 2. Sebelum ini banyak gambar bulan yang viral di internet didakwa diambil oleh NASA telah membuktikan terdapat garisan pada bulan yang menunjukkan bulan pernah dibelah kepada dua. Tapi banyak pihak yang menafikan gambar itu sebagai bukti bulan dibelah dua dan mendakwa gambar itu sebenarnya diambil ketika misi Neil Armstrong ke bulan dan garisan itu dipanggil sebagai a lunar rim, iaitu sejenis lembah atau parit yang terbentuk akibat sisa aliran lava purba. Namun menurut mereka, asal usul garisan itu masih tidak dapat dikenal pasti. Wallahualam. 9. Air mengalir dari celahan jari. Kisah mukjizat air yang mengalir dari jari tangan baginda Rasulullah banyak diceritakan di dalam hadis, terutamanya ketika umat Islam menghadapi kesukaran atau peperangan. Malah air yang mengalir dari jari baginda pada ketika itu bukan sahaja mampu untuk melegakan dahaga, malah digunakan untuk berwudu oleh 1,500 orang. Kisah ini ada diceritakan dalam banyak hadis-hadis sahih. Antaranya, baginda meletakkan tangannya di dalam bekas itu, maka air pun keluar membuak-buak antara jari-jari tangannya seperti mata air. Kami pun minum dan berwudu. Aku, yakni Salim bin Abi Al-Ja'ad, bertanya, berapa jumlah kamu? Jabir radhiyallahu anha menjawab, sekiranya kami berjumlah 100,000 orang, nescaya akan cukup bagi kami. Ketika itu kami seramai 1,500 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Pokok kurma yang menangis. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berdasarkan ayat di atas, jelas Nabi Muhammad diutus bukan sahaja sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar, malah sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Ini dapat dilihat apabila banyak hadis yang menceritakan tentang baginda digunakan mukjizat untuk bercakap dengan pohon dan haiwan. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah mengenai kisah sebatang pokok kurma yang menangis. Lalu pokok kurma itu mengeluarkan bunyi seperti bunyi bayi. Kemudian baginda pun turun dari mimbar lalu pergi memeluk pokok kurma seperti sedang menenangkan bayi yang sedang menangis. Baginda bersabda, ia menangis kerana tidak dapat mendengar lagi apa yang biasanya dengar daripada peringatan berhampirannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Dada dibelah malaikat Jibril.
Sebenarnya Rasulullah pernah dibelah dadanya beberapa kali. Antaranya kali pertama berlaku ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun, ketika baginda tinggal di sebuah perkampungan bernama Bani Sa'id bersama ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ketika baginda sedang bermain, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi Muhammad, di mana kemudian dada baginda telah dibelah malaikat Jibril dan hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Perkara ini ada diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Jibril alaihissalam telah membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ini adalah bahagian syaitan yang terdapat di dalam dirimu." Kemudian Jibril alaihissalam menyucikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Hadis riwayat Muslim. 6. Peluh berbau wangi. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad merupakan manusia yang paling sempurna diciptakan Allah dari segi akhlak pribadinya maupun fizikalnya. Antara keistimewaan baginda adalah Allah menjadikan tubuh baginda sentiasa harum mewangi. Apabila baginda bersalaman dengan seseorang, bau haruman itu akan berkekalan sepanjang hari. Malah terdapat banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan bahawa peluh baginda Rasulullah berbau wangi, sehingga kan para sahabat pernah mengambilnya untuk dijadikan minyak wangi. Pada ketika itu, Nabi SAW berpeluh dengan banyak. Lalu Ummu Sulaim mengumpulkan peluh tersebut dan dia meletakkannya di dalam minyak wangi dan bekas-bekas. Hadis riwayat Muslim. Daripada Anas bin Malik, beliau berkata, "Dan aku tidak pernah berhidu bau dan bunga yang lebih wangi daripada bau Nabi SAW." Riwayat Al-Bukhari. 5. Makanan sedikit cukup untuk banyak. Perang Ahzab atau juga dikenali sebagai Perang Khandaq atau Parit merupakan peperangan yang menyaksikan strategi umat Islam yang pada masa itu hanya seramai 3,000 orang telah menggali parit gergasi dan berjaya mengalahkan tentera Quraisy seramai 10,000 orang. Namun korang tahu tak, sebenarnya terdapat banyak peristiwa keajaiban berlaku sepanjang Perang Khandaq yang menyaksikan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripadanya adalah makanan 10 orang cukup untuk 1,000 orang yang diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disebabkan hadis ini terlampau panjang, korang boleh pause video ini untuk membacanya. Tapi secara rangkuman, hadis ini menceritakan kisah ketika Perang Khandaq. Jabir melihat Rasulullah mengikat perutnya dengan batu kerana kelaparan. Beliau telah bertindak menyuruh isterinya memasak seekor kambing dan sedikit gandum untuk disajikan kepada Rasulullah. Beliau kemudian telah berbisik mengajak Rasulullah dan 2 orang sahabat untuk datang makan di rumahnya. Tetapi Rasulullah bertindak membuat pengumuman mengajak tentera Islam yang kelaparan makan di rumah Jabir. Apa yang mengejutkan, makanan yang sepatutnya hanya untuk 10 orang cukup diberikan kepada lebih 1,000 orang yang makan di rumah Jabir kerana mukjizat Rasulullah. 4. Mencekik jin ifrit. Suatu ketika semasa Nabi Muhammad SAW sedang bersolat, baginda telah diganggu oleh ifrit, iaitu spesies dari kalangan jin. Dengan kuasa Allah, baginda telah dikurniakan mukjizat untuk mengatasi jin tersebut sehingga baginda mampu untuk mencekik ifrit. Baginda ketika itu berniat untuk mengikat jin tersebut pada tiang sehingga subuh untuk diperlihatkan kepada orang ramai. Namun kerana teringat kepada doa Nabi Sulaiman, baginda telah membuat keputusan untuk mengusirnya. Kisah ini ada diceritakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya ifrit daripada bangsa jin telah menggangguku semalam untuk memutuskan solatku. Maka Allah berikan aku kelebihan untuk mengatasinya. Kemudian aku hendak mengikatnya di salah satu tiang masjid sehingga waktu subuh dan kalian semua dapat melihatnya. Lalu aku teringat perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku." Rauh berkata, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengusirnya dalam keadaan hina. Riwayat Al-Bukhari. 3. Berdakwah di alam jin. Dalam sirah Rasulullah ada menceritakan tentang satu peristiwa di mana ketika baginda sedang beribadah di sebuah kebun kurma, sekumpulan jin dari Nasabiyin telah datang mengerumuni Rasulullah SAW kerana takjub mendengar bacaan ayat Al-Quran. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, mereka telah balik ke alam mereka
dan menyeru kaumnya kepada Islam. Hal ini ada diceritakan dalam surah Al-Ahqaf. Dan ingatlah peristiwa semasa kami menghadakan satu rombongan jin datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah sesetengahnya kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya, menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan memberi peringatan dan amaran. Dalam peristiwa lain, Rasulullah pernah meninggalkan para sahabatnya kerana dijemput utusan jin untuk berdakwah kepada para jin di alam mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada sekelompok jin yang datang kepadaku, kemudian mereka meminta agar aku mengajarkan mereka agama. Oleh kerana itu, aku pergi bersama mereka ke tempat mereka tinggal dan aku mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Isra' Mi'raj. Sama seperti membelah bulan, Isra' dan Mi'raj juga merupakan antara mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan juga merupakan peristiwa agung bagi umat Islam. Fakta pernah ceritakan kisah Isra' Mi'raj ini dalam 2 video fakta sebelum ini. Secara mudah, Isra' dan Mi'raj merakamkan perjalanan Nabi Muhammad menghadap Allah SWT untuk menerima perintah solat, di mana Isra' bermaksud perjalanan baginda dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa dengan menaiki burak, dan Mi'raj bermaksud perjalanan baginda dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kesemua peristiwa ini berlaku dalam hanya satu malam. Kalau korang nak tahu, peristiwa ini berlaku selepas Rasulullah kehilangan isteri tercintanya, iaitu Siti Khadijah, dan bapa saudaranya Abu Talib, di mana Allah menjemput baginda naik ke Sidratul Muntaha untuk mengubati kedukaan Rasulullah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dari langit dan jelas boleh dilihat dari 1400 tahun dahulu sehingga kini. Malah mukjizat kitab suci ini hanya diturunkan kepada 4 nabi sahaja, iaitu Nabi Daud, kitab Zabur, Nabi Musa, kitab Taurat, Nabi Isa, kitab Injil, dan Nabi Muhammad, kitab Al-Quran, yang menjadi penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, yang mana pada kitab ini terkandungnya kalam-kalam Allah yang mengajar manusia mengenai hukum dan undang-undangnya. Malah sehingga kini, Al-Quran masih dijadikan sumber rujukan utama oleh umat Islam serata dunia dalam mendepani dan mengharungi kehidupan seharian. Oleh itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita sama-sama menunjukkan rasa syukur kepada anugerah terbesar ini dengan mengkhatamkan Al-Quran, insya-Allah. Okeylah, jangan lupa untuk sertai giveaway Faktau dengan hashtag Faktau Raya 2023. Syarat-syarat penyertaan Faktau ada pinkan di bawah. Assalamualaikum semua, bye.